Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani kami rakamkan khas di mini studio di UTM Skudai ini. Dan bersama saya pada malam ini, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi yang baru saja dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Naib Chancellor, yang juga seorang penerima Anugerah Merdeka bagi tahun 2014. Dan jangan lupa juga, beliau juga antara saintis muda yang menerima Anugerah Akademik Negara dalam hal pengkomersialan pada 2013. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi UTM. Tahniah Prof atas lantikan yang terbaru, dan pasti ini sebagai satu tanggungjawab, dan saya rasa Prof berada di landasan yang sepatutnya, kerana hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan inovasi sudah dilakukan banyak sekali oleh Prof dalam hal teknologi membran dan sebagainya. Jadi untuk kita melihat sebagai orang muda, sebagai penyelidik besar berada dalam satu jawatan, mungkin ini sebagai satu orang kata pun beban mungkin kalau kita lihat dari satu aspek, tetapi ini juga sebagai satu kelebihan yang mungkin Prof rasa inilah peluangnya untuk membawa UTM ke satu dimensi baru, satu arah yang lebih cemerlang sifatnya dalam hal-hal berkaitan dengan inovasi dan juga pendidikan. Jadi bagaimana Prof nak membawa suara ini ke depan dalam hal UTM? Terima kasih Haji Nazri. Ini merupakan satu tanggungjawab dan juga amanah yang besar pada saya yang diberikan oleh pihak pentadbiran universiti dan juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi. InsyaAllah bidang pendidikan, inovasi dan seterusnya, pengkomersialan produk ini bukan perkara baru ya, dalam dunia akademia sekarang. Ya. Jadi persoalannya sama ada kita sebagai ahli akademik bersedia sepenuhnya, separa bersedia atau tidak bersedia. Jadi persoalannya bukan perkara yang baru, tetapi kita memerlukan vitamin yang baru. Ya, bagaimana kita masyarakat akademia khususnya ya, di IPT menyahut cabaran ini dalam dunia yang tanpa sempadan. Ya. Pertama, adakah kita menerimanya dalam keadaan terpaksa atau menerimanya dalam suasana yang penuh dengan keceriaan, atau kita masih lagi dibelenggu oleh adakah perlu kita buat inovasi dan pengkomersialan? Adakah kita sebagai ahli akademia seharusnya menumpukan kepada tugas asas kita, mengajar dan juga menyelia? Itu masalahnya sekarang. Jadi dalam menghadapi dunia akademik yang cuba mencabar, yang kita selalu diwar-warkan dengan dalam bentuk dunia akademia baru, paradigm ni perlu kita ubah. Ya. Masing-masing mempunyai kepakaran ya, dengan PhD-nya, dengan professorship-nya, dengan associate professorship-nya. Pasti dan saya yakin ya, kita mempunyai ilmu dan juga ingredient yang seharusnya boleh membantu pembangunan talent, pembangunan ekonomi negara. Dan inilah yang sentiasa dilihat oleh masyarakat. Sebab penyelidikan kita ni di IPT harus relevan kepada masyarakat, harus relevan pada industri yang selalu kita dengar industry driven. Kalaulah penyelidikan kita itu tidak mempunyai takers, jadi ke mana yang kita nak park hasil daripada kebijaksanaan kita ni? Ya, jadi kita perlu mempunyai satu saluran yang khas bagaimana kita boleh membantu. Ya, sebab tak semua orang boleh terima paradigm perubahan ini. Jadi di situlah saya merasakan tanggungjawab saya amat besar, di samping membantu para penyelidik menjalankan pendidikan mereka, menjalankan tanggungjawab 5P mereka, yang mana 5P ni juga terangkum keboleh upayaan mereka untuk align penyelidikan kepakaran mereka untuk dimanfaatkan oleh industri, masyarakat dan seterusnya negara. Profesor Dr. Ahmad Fauzi, bagi mengendalikan sebuah universiti dalam hal inovasi dan pendidikan, mungkin
berbeza ataupun ekosistemnya berbanding dengan apa yang Dr. Fauzi lakukan sebelum ini di Pusat Teknologi Termaju Membran misalnya. Mungkin staf pun tak ramai beratus orang, dana pun mungkin tak sebesar dana universiti. Tetapi apa yang sudah dipelopori oleh Dr. Fauzi dan juga rakan-rakan di Pusat Teknologi Terkini atau Termaju Membran itu membuka orang kata pun mata kita bagaimana inovasi yang ada relevan dengan industri memberi semula kepada pihak komuniti, dan yang terkini kita lihat teknologi membran itu diguna pakai dalam hal kita membantu rakan-rakan kita yang terkesan akibat banjir, yang tidak ada kata pun sistem air bersih yang mereka boleh guna pakai, tetapi teknologi membran dapat membantu mereka. Tetap dalam konteks universiti multidisiplin tetapi UTM menerajui dalam hal sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Mungkin bagaimana ia dapat digabung jalin dalam ekosistem besar ini, Dr. Fauzi? Dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada satu pusat pendidikan kepada sebuah universiti yang ternama seperti UTM, saya ingin mengutarakan satu kerangka kerja yang mana kerangka kerja ni insya-Allah saya akan bentang secara lebih detail dalam ucap utama saya, amanat saya sebagai Timbalan Naib Chancellor besok, iaitu kerangka kerja yang saya namakan sebagai FED. F maksudnya future. Di sini saya ingin mengajak rakan-rakan saya di UTM khususnya untuk mencipta masa depan bersama. Membantu pihak pejabat saya boleh membantu mencipta masa depan yang compelling, yang achievable, sama ada sebagai seorang penyelidik, seorang pensyarah maupun seorang entrepreneur. Pertama. Jadi sesuatu projek pendidikan baik di peringkat universiti maupun peringkat pusat pendidikan maupun di peringkat negara sekalipun, kita mesti bermula dengan future. Future yang kita nak capai. Hopes. Harapan kita. Harapan dia. Jadi begin with the end. Jadi kita tak nak projek pendidikan kita itu hanya untuk kita. Kita tidak mempunyai masa depan yang jelas, hasilnya kelak siapa yang mendapat manfaat. Ini kita nak bantu. Yang kedua, bila sudah ada hope, kita nak bercerita supaya orang akan join kita. Yang kita namakan engagement. Engagement ni banyak faktor. Sama ada physical engagement ataupun emotional engagement. So, saya nak promosi keduanya. Maknanya kita bercerita supaya mereka tu bersama-sama dengan kita, mendekati kita, mendekati apa yang kita nak dalam organisasi, so that mereka merasakan sumbangan mereka tu dihargai. Bagaimana menciptakan masa depan bersama. Jadi baru orang nampak, oh begini ceritanya. Kemudian saya juga ingin mempromosikan quality deliverables. Jadi ada hasil keputusan. Ada hasil. Quality. Kita tak nak quantity. Kita sudah cukup quantity. Establishment of research university itu sudah lama. Bermula dengan quantity. Sekarang ni is quality based outcome. Jadi kita nak segala apa yang dibuat di IPT itu mesti berasaskan quality. Cukup-cukuplah dengan kuantiti. Okey, Prof. Dr. Ahmad Fauzi, kita perlu lihat yang pertama. Selepas ini kita akan melihat dari sudut apa yang dimasukkan dengan quality outcome itu. Kerana kita tahu semua universiti bekerja-kerja dalam hal yang Dr. Ahmad Fauzi ungkapkan tadi. Jaringan dengan industri, memberi semula kepada pihak komuniti, dan research pendidikan itu mesti ada outcome yang tersendiri yang akan memberi impak kepada universiti. Dan juga kita tahu hari ini peruntukan untuk research dan sebagainya bukan bertambah, semakin berkurang kerana kosnya semakin tinggi. Dan pastinya pihak universiti terpaksa self-driven untuk mencari dana, mencari pendapatan untuk membiayai pendidikan-pendidikan. Itu satu cabaran besar. Tetapi mungkin sebagai satu peluang bagaimana dilakukan oleh universiti-universiti yang lebih established, yang maju dalam hal ini. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.